Salam sejahtera dan salam perpaduan. Isu kebenaran pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja kali ketiga terus hangat diperkatakan. Semalam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memohon kerajaan mempertimbangkan pengeluaran KWSP secara bersasar dengan syaratnya ditetapkan oleh kerajaan. Sementara ahli Parlimen Arau Datuk Seri Sahidan Kasim sebelum itu cuba membahaskan usul tersebut di Dewan Rakyat dengan alasan pencarum sudah semakin terdesak, tambahan pula harga barang semakin naik dan kos sara hidup yang meningkat saban hari. Bagaimanapun usul tersebut ditolak oleh yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Pada Jumat lalu dilaporkan kira-kira 320.000 pencarum di seluruh negara yang mempunyai baki simpanan melebihi RM100.000 mendesak supaya kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar. Pada 4 Februari lalu, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat dalam kenyataan meminta kerajaan meluluskan pengeluaran KWSP 2.0 bersasar kepada 3 juta pencarum yang benar-benar terkesan. Rakyat masih menaruh harapan tinggi agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertimbangkan pengeluaran simpanan untuk hari tua itu dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Perdana Menteri sebelum ini telah menjelaskan beliau memahami isu mengenai kebenaran pengeluaran KWSP seperti yang dibangkitkan banyak pihak. Katanya sudah banyak kali kebenaran diberi dan ada simpanan pencarum yang semakin berkurangan. Hakikatnya penjelasan Anwar bahwa pencarum tidak lagi mempunyai simpanan mencukupi adalah berasas. Majoriti besar pencarum KWSP sudah tidak mempunyai lagi wang yang mencukupi untuk persaraan. Malah, ramai kalangan pencarum terutamanya kaum bumi putra tidak lagi mempunyai simpanan yang tinggi hanya kurang daripada 10.000. Keutamaan kerajaan kini melibatkan penyelesaian isu asas termasuk keselesaan rakyat serta jaminan bekalan makanan di samping perbelanjaan pembangunan digital. Di sebalik desakan itu, lebih menarik perhatian penulis ialah pendedahan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sari pada Isnin bahwa ada pencarum KWSP yang hanya mampu berbelanja 68 sen sehari selepas bersara susulan 4 kali pengeluaran khas dana itu sejak tahun 2020. Ramai ahli ekonomi sudah memberi amaran bahwa pengeluaran tambahan akan menyebabkan lebih ramai pencarum bersara di bawah paras garis kemiskinan. Ironinya, menggunakan uang persaraan pada masa ini umpama mengambil panadol untuk jangka masa pendek. Di sebalik isu desakan pengeluaran KWSP, penulis percaya rakyat menantikan formula daripada kerajaan perpaduan dalam menangani isu kos sara hidup. Misalnya menangani isu gaji pekerja yang rendah di negara ini itu lebih penting daripada isu pengeluaran KWSP. Dalam laporan perkembangan ekonomi 2018, Bank Negara Malaysia membuat kesimpulan bahawa kadar upah di Malaysia tidak sejajar dengan tahap produktiviti pekerja. Menurut BNM, seorang pekerja yang menghasilkan output bernilai Amerika Serikat 1.000 akan dibayar sebanyak Amerika Serikat 340 di Malaysia berbanding sehingga Amerika Serikat 510 di negara lain. Selain itu, lebih membimbangkan setelah 20 tahun gaji yang sama menanti graduan dalam bidang profesional pada bulan pertama mereka bekerja sedangkan kos sara hidup terus meningkat. Ini realiti mengecewakan yang terpaksa ditelan anak muda dalam berdepan impak kenaikan kos kehidupan. Tidak kurang juga ramai pekerja senior yang masih peroleh gaji paras rendah. Bagaimanapun kenaikan gaji hanya boleh dilakukan sekiranya keadaan ekonomi negara berada pada tahap mengizinkan. Oleh yang demikian, tumpuan pembentangan Belanjawan 2023 pada Jumaat ini pastinya terarah kepada formula kerajaan dalam menangani isu rakyat dan ekonomi negara. Pastinya isu kos sara hidup bakal menjadi intipati utama dan rakyat menanti beberapa pendekatan baharu dijangka diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Rakyat ingin melihat satu perubahan yang pragmatik dilakukan kerajaan Malaysia Madani ke atas kaedah menangani kos sara hidup pada ketika ini. Kunci kepada negara untuk keluar daripada kancah kos sara hidup ini ialah antaranya dengan kaedah meningkatkan gaji dan upah pekerja tidak kira sektor awam dan swasta.